ni dia kuliah yang berbeza tentang hadis ni. Dan yang ketiga adalah ilmu untuk membahagikan harta pusaka yang adil. Riwayat oleh Abu Daud dan Hakim. Okey. Dia ada 3 kategori ilmu, dan yang ketiga adalah ilmu harta pusaka, ilmu faraid untuk membahagikan harta pusaka yang adil. Kita jangan lupa, dalam ilmu faraid itu dia melibatkan semua, kebanyakan ilmu yang ada, kebanyakan kuliah-kuliah, kadang-kadang apa-apa ilmu syariah memang ada dalam ilmu faraid. Yang pertama sekali berkaitan dengan ilmu faraid ni, yang pertama adalah ilmu nasab. Itulah berkaitan dengan ahli waris. Kalau si mati, si mati itu meninggalkan anak, isteri, ayah dan ibu, tak jadi masalah kalau kematian yang satu lapisan. Tetapi kalau kita lihat sekarang ni pun, kalau siapa-siapa yang nak pernah pergi cek di Jabatan Akaunten Negara berkaitan dengan wang tak dituntut, bila sebut faraid ni dia semua ada. Sebut dah, dulu faraid tak ada Jabatan Akaunten Negara, tapi sekarang ni dalam kuliah ni saya sebut tentang Jabatan Akaunten Negara. Kita boleh pergi cek. Untuk kita punya, kita bagi IC kita lah. Dia akan cek kalau ada akaun kita yang 20-30 tahun dulu yang dah tak aktif, ada duit dalam tu. Itu akaun kita. Tetapi kalau kita boleh pergi cek akaun, mungkinlah ayah kita yang dah lama meninggal, datuk kita, nenek kita yang dah lama meninggal, masih lagi ada di dalam Jabatan Akaunten Negara. Dia masuk dalam tabung yang dinamakan sebagai akaun wang tak dituntut. Wang tak dituntut ni. Jadi bila ada macam ni, dia akan melibatkan waris. Kalau kata kematian dia melapis, dan sebab itulah kalau kita lihat 2-3 tahun ke belakang ni ada isu tentang harta pusaka yang tidak boleh diselesaikan, harta-harta yang dibekukan. Maksudnya dari segi bukan sekadar wang tunai, tetapi dari segi tanah, aset-aset yang lain lah dibekukan, disebabkan isu-isu macam inilah, bila ahli waris tu tak dikenal pasti. Kalau kematian satu lapis, si mati meninggalkan isteri, mati meninggalkan anak 2-3 orang, ibu dan ayah, tak jadi masalah. Sebab saya ambil petikan lah, kalau kata kita dalam faraid ini, saya suka tengok dalam cerita Piramli, kita gelak, kita ketawa. Tetapi Piramli ini, itulah kita tak tahu mana dia dapat idea tu, mana tempat dia pergi mengaji. Yang pertama kita katakan, saya sebut dalam Nujum 4 Belalang. Dia sebut sepintas lalu saja, teka-teki. Yang pertama banyak-banyak, yang kedua sikit-sikit, yang ketiga kadang-kadang, yang keempat jarang-jarang. Yang banyak-banyak ni kita lihat kematian satu lapis ni banyak. Kematian satu lapis ni maksudnya banyaklah, tak jadi masalah, boleh selesai. Sebab dia faraid ni, dia ada dalam konsep faraid ni, dia ada ilmu dalam istilah Arabnya mahjub, penghalang. Bila ada penghalang, yang lain-lain tu walaupun kita katakan dia kaum kerabat ahli waris, tetapi dia tak terima faraid tu, bila sebab adanya penghalang. Yang ni banyak-banyak ni memang banyak kes lah. Yang keduanya sikit-sikit. Sikit-sikit ni adalah berkaitan dengan pecahan kepada bila si mati tak ada anak, tetapi dia ada cucu. Maksudnya ada meninggal, ada cucu. Ini jangan melakukan ni, sikit-sikitnya lah, tak banyak. Yang kadang-kadang pula ni, dia nak pergi kepada waris sisi. Malam ni untuk mukadimah barulah. Waris sisi. Waris sisi ni maksudnya dia tak ada anak, dia cuma ada isteri, dia ada ibu dan ayah. Ibu dan ayah dah meninggal, tetapi dia ada saudara seibu sebapa, saudara seibu, saudara sebapa. Dia akan pergi kepada waris sisi. Ini kadang-kadang berlaku. Dan yang ketiga ni adalah jarang-jarang lapisan yang berikutnya. Lapisan yang berikut ni maksudnya dia nak lajak kepada anak saudara, bapa saudara. Itu yang jangan-jangan berlaku lah. Tetapi ada berlaku.
ada berlaku. Dan dari segi pengalaman saya sendiri, saya pernah buat pengiraan faraid yang kematiannya sebanyak 30 lapis. 30 lapis ni bila kita buat pengiraan 30 lapis kematian, maksudnya si mati tahun 90, kemudian anaknya mati tahun 91, ada pula cucu pula. Faraid tak kira lagi, tak selesai lagi. Harta tu itu saja, tetapi ahli warisnya dah bertambah. Sepatutnya daripada si mati pergi kepada anak, tetapi tak pergi kepada anak, anak ni meninggal pergi kepada cucu pula. Kemudian anak ni pula yang meninggal ni dia ada isteri pula meninggal, dia pergi pada harta isteri tersebut, dia pergi pula beralih kepada, maksudnya bukan harta isteri tu, bahagian isteri tu. Dia kalau kata kita boleh, insya-Allah lah, kalau ada kesempatan nanti saya akan tunjuk, kalau kita boleh buka PowerPoint, saya boleh tunjuk benda tu macam mana kaedah pengiraannya. Dululah, zaman dulu masa saya praktikal di mahkamah tu, hakim tunjuk cara nak buat pengiraan faraid berlapis ni. Dia menggunakan kertas A4 tu sambung-sambung. Kertas A4 tu sambung-sambung sebab bila berlapis dia akan kaedah pengiraan dia, ada satu kaedah pengiraan faraid itu, bila pengiraan berlapisnya dia perlu sambung kertas tu. Dia tak boleh satu kertas saja, dia perlu sambung. Tetapi lid ni sekarang ni dia ada sistem. Okey, sistem kita boleh tengok dalam handphone pun ada sistem faraid. Dalam website pun ada, kita boleh cari untuk kalkulator faraid tu boleh. Tetapi sistem ni kadang-kadang kita dah pernah buat kajian juga di peringkat masa di JKSM dulu, dan ada setengah-setengah tu kita dapati pengiraan sistem ni dia sampai satu peringkat dia akan bila sampai satu peringkat pengiraan lapisan yang terlalu banyak, dia akan hilang sistem tu. Maksudnya dia dah tak boleh capture lagi dah pengiraannya tu. Nak tak nak kena manual juga. Tetapi bila sebut kata manual ni, kita dah kira sampai 10 lapis, tiba-tiba sampai lapisan ke-12 kita dapati jawapannya ada silap. Nak kena kira balik, nak pastikan pengiraan faraid tu betul atau tidak, sebab dia melibatkan ahli waris. Dia sebab bila sebut kematian berlapis dalam faraid ni, ahli waris kita tidak boleh tinggal walaupun seorang. Ada kes juga dah buat pengiraan, tiba-tiba datang balik yang nak mohon faraid tu, saya tertinggal seorang ahli waris, kena kira balik daripada awal. Sebab bahagian-bahagiannya tu dalam faraid ini kita biasa dengar. Okey, kita biasa dengar 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Jadi macam mana timbulnya tu? Kalau kata kita buat gambaran sebiji kek, nak bahagikan kepada 1/2, nak bagi 1/8, nak bagi 1/3, nak bagi 1/4, 1/6, macam mana kita nak bahagi sebiji kek tu? Kek tu kita ibaratkan harta. Macam mana kita nak bahagikan sebiji kek tu kepada 1/6? Kadang-kadang inilah yang dimanakan, yang saya katakan tadi, bila Rasulullah kata ilmu yang akan ditarik. Sebab masyarakat sekarang ni dia tak ambil peduli, banyak yang tak tahu dan tak nak ambil tahu tentang ilmu faraid ni. Jadi bila sebab sekarang ni mungkin ada sistem, ada pejabat, ada mahkamah syariah, ada pejabat tanah, ada pejabat pusaka kecil, masing-masing serahkan kepada pihak yang sana untuk uruskan. Tetapi dia tak nak ambil peduli faraid tu macam mana. Walaupun dari segi pengiraan tu kita tak tahu, tetapi seboleh-bolehnya kita ambil tahu faraid itu apa. Ini tadi tentang sebut tentang yang pertama adalah nasab. Bila ada kematian dia akan ada faraid. Yang pertama sekali adalah nasab dulu. Nasab kita perlu tahu, ahli waris tu siapa ahli waris. Okey, ilmu yang kedua berkaitan dengan ilmu faraid ini juga adalah ilmu matematik lah, saya sebut dah tadi. Ada 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 1/6, 1/8. Dia ada sebut situ. Dan ada juga dalam tu asabah ataupun baki daripada ilmu daripada pengiraan tu. Macam mana pula kita nak kiranya ilmu faraid tu? Sebab kita tengok, mungkin kalau saya dulu belajar ilmu pecahan ni, darjah 4, darjah 5 pun belajar rasanya. Tapi sekarang ni budak-budak sekolah sekarang ni darjah 2 rasanya dah ada pecahan dah.
Jadi viral pula lah 2-3 hari ni sistem pendidikan. Sistem pendidikan tu okey. Benda tu tak jadi masalah kita belajar, tetapi konsep tu adalah diguna pakai dalam ilmu faraid, dan dalam ilmu faraid juga dia ada istilah-istilah lah, nanti sampai satu peringkat tu dia ada istilah tentang, dinamakan tentang tadakul, tabayun, di mana macam mana kita nak gabungkan ahli waris. Di antara ahli waris, saya bagi contoh, sebagai contohnya seorang si mati meninggalkan seorang isteri, meninggalkan 2 orang anak lelaki, meninggalkan 4 orang anak perempuan, meninggalkan ibu dan meninggalkan ayah. Isteri, okey, kalau tak ada ahli waris, ini pintas lalulah, dia akan dapat, kalau tak ada ke bawah, anak ke bawah dia akan dapat 1/4. Tetapi bila ada anak, dia akan dapat 1/8. Okey, anak lelaki dia akan dapat asabah, maksudnya baki kepada selepas keseluruhan harta tu dibahagikan. Bila ada anak perempuan saja pula, tengok kalau seorang dapat berapa, kalau dua ataupun lebih dapat berapa pula anak perempuan. Tetapi bila anak perempuan dan anak lelaki bercantum, dua-duanya tu akan dapat asabah, itulah baki. Tetapi ada pula akan tengok tadi, kenapa lelaki 2, perempuan 1? Masa bila nak kira 2, 1 tu pula? Dia ada kaedah-kaedah pengiraan dalam faraid ni. Itulah dikatakan ilmu matematik. Dan yang ketiga, selain daripada itu, kita akan tengok dari segi bila dalam faraid ni, yang pertama sekali lah kita akan melihat dari segi bila ada harta peninggalan tu, dia akan lihat ke manakah harta tu perlu disalurkan terlebih dahulu sebelum diagihkan. Okey, sama ada semasa si mati itu meninggal, maksudnya sebelum si mati itu meninggal, sama ada dia ada buat hibah ataupun pemberian secara sukarela semasa hidup, hibah ataupun hadiah. Ada tak dia buat wakaf? Ada tak dia buat wasiat? Benda-benda tersebut ada dalam faraid yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita agihkan harta-harta tersebut mengikut hukum faraid. Okey, saya ambil contoh wakaf. Banyak terjadi wakaf ni, dia buat wakaf secara umum. Wakaf secara umum ni dia, okey, saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid. Sebut secara umum, tanah dia buat masjid dalam satu kawasan. Tetapi dalam kawasan tu ada juga masjid. Takkan nak buat 2 masjid. Bila sebut wakaf, dia tak boleh nak pindah dah. Wakaf ni dia tak boleh nak ubah mudah-mudah. Bila dia sebut sebagai wakaf masjid, dia tak boleh nak ubah, kena buat masjid juga. Itu memang ijma' ulama' dah kata dia tak boleh nak berpindah. Tapi ada dalam keadaan-keadaan tertentu boleh diubah, boleh diganti balik tanah wakaf tersebut dengan sesuatu yang lebih lah. Timbul isu macam contohnya kes yang terbaru ni di Pulau Pinang, di antara saya tak ingat siapa melawan Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Tanah tersebut wakafnya, kalau tak silap saya, tanah tu wakafnya wakaf umum. Wakaf umum, bila isunya wakaf umum ni maksudnya tanah wakaf tu tak dipindah milik. Okey, Majlis Agama Islam, kalau tak silap saya lah kes ni atau kes yang lain, Majlis Agama Islam ni dia pegang tanah tu sebagai tanah wakaf. Okey, tapi tak dipindah milik. Ahli waris menuntut tanah wakaf tu sebagai harta pusaka, sebab dalam syarat wakaf tu dia ada terma-terma tertentu syarat tu, dengan anggapan bahawa tanah tersebut, wakaf tersebut dah tamat, dah habis syarat. Tapi dari segi konsep hukum Islamnya, dari segi tanah wakaf tu, wakaf ni kita maksudnya terhenti. Kita wakaf sesuatu, maksudnya harta tersebut dah terhenti dan pahalanya tu tak akan berhenti. Harta tersebut terhenti daripada menjadi milik kita, tetapi pahala yang kita wakaf itu akan berkekalan. Tetapi dalam isu ini, bila tak dipindah milik, dari segi dokumentasinya pada geran tanah tersebut adalah, katalah tanah tersebut milik ahli. Memang tanah tu milik ahli lah, dan dalam geran, bila geran tu milik ahli, ada anak ahli ni ataupun cucu-cucu ahli ni, cicit-cicit dia ke, berhak menuntut harta datuk tu. Sebab tu dalam undang-undang sekarang ni, apabila mana-mana ada sesiapa yang nak wakafkan hartanya, maksudnya ada apa-apa aset lah, aset, kalau duit ni tak jadi masalah sangat sebab dia tak nampak dah.
Aset ni mesti wakaf melalui Majlis Agama Islam negeri, dan benda tersebut akan direkodkan dan akan berpindah kepada Majlis Agama Islam negeri. So itu tentang wakaf. Dan wasiat pula. Okey, mungkin selepas ni saya akan hurai lebih detail lah tentang wasiat apa semua tu. Tentang wasiat pula, kita kena lihat wasiat tersebut sama ada wasiat tersebut boleh ditunaikan ataupun tidak. Sebab kalau ada wasiat, kita kena ambil wasiat tersebut daripada harta faraid, harta pusaka si mati untuk ditunaikan. Tetapi kena lihat pula wasiat tersebut kepada siapa wasiat tersebut dan berapa jumlah wasiat tersebut. Okey. Bila wasiat tu melebihi 1/3, okey, dia kedudukannya berbeza. Dia sebab dah Nabi dah kata dalam hadisnya wasiat tu 1/3 sahaja. Dan wasiat kepada ahli waris tak boleh. Bila wasiat 1/3 saja, walaupun dia wasiatkan lebih banyak, kena tengok. Dan sekiranya ahli waris bersetuju dengan nilai lebihan tersebut, boleh laksanakan wasiat tu. Dan kalau kata wasiat tu kepada ahli waris, kena tengok pula siapa ahli waris yang terima dan siapa ahli waris tak terima. Ahli waris yang tak terima tu boleh bagi ke tak ataupun kepada ahli waris yang dah terima ni. Dan selain daripada tu, ini yang penting juga ni, banyak berlaku di mahkamah, dan saya di Jabatan Bantuan Kewangan pun banyak kendalikan kes-kes macam ni. Yang isu yang berikutnya adalah berkaitan dengan harta sepencerian. Harta sepencerian ni, sebagai contoh, kita beli rumah atas nama bersama. Okey, dalam geran 1/2 milik suami, 1/2 milik isteri. Tapi yang bayarnya suami. Isteri tumpang nama, ataupun mungkin dia ada sumbang sedikit. Kalau ikut dari segi undang-undangnya, okey, dari segi undang-undangnya, kalau kata isteri itu mati, memang bahagiannya 1/2 lah. Tetapi pada hakikat harta tersebut, isteri ni hanya tumpang nama saja dalam berkaitan dengan harta sejarah ni. Isterinya hanya tumpang nama saja dalam geran, sedangkan dia tak beli pun. So pada dokumen dia ada hak, tetapi pada yang hakikatnya dia tak ada apa-apa pun. So di situ kena tengok pula dari segi untuk sejauh mana harta semencerian di antara isteri dengan suami tersebut, dan sejauh mana berapa pula bahagian untuk difaraidkan untuk anak-anak. Sebab bahagian isteri yang meninggal, dia ada pada bahagian rumah tu, mungkinlah pada sumbangannya, dia bayar deposit ke, dia renovate rumah ke apa semua. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu kena ambil kira, kena pecahkan terlebih dahulu harta semencerian sebelum diagihkan kepada faraid. Itu berkaitan sedikitlah tentang apa ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu faraid ni lah. Okey, sumber-sumber ilmu faraid ni kita boleh lihat dalam kaedah-kaedah pembahagian ini. Dia jelas, kita tak boleh nak ubah dah macam mana. Kita tak boleh nak ubah apa keadaan, apa persoalan yang timbul, kita tak boleh nak ubah. Kenapa bahagian faraid ini ada macam tu? Sebab dia ada daripada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, mana yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa isnatain falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nis wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma tarak in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warisahu abawahu faliummihis fa in kana lahu ikhwatun faliummihis sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Okey, ayat ni jelas. Okey, ayat ni jelas di mana dia menyatakan bahagian-bahagian faraid tersebut. Mana Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan.
Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada 2, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka bahagiannya ialah 1/2, separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jika si mati itu mempunyai anak, tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati mempunyai beberapa orang saudara adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaat kepada kamu. Itu sebahagian daripada ayat. Ada lagi lah ayat-ayat yang lain tentang bahagian-bahagian ni. Cuma bila ditanyakan kenapa Allah sebut macam tu, kita boleh katakan Al-Quran ni satu mukjizat. Al-Quran diturunkan sebagai satu mukjizat kepada Nabi Muhammad, yang mana kita dah tahu Nabi Muhammad ni seorang yang buta huruf, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Mungkin kita tengok situ, tapi kalau kita kaji apa hikmahnya 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6 ni, kenapa tak ada 1/5, tak ada 1/7, 1/9? Jawapan dia satu je. Sebab angka-angka ni 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6 boleh sampai kepada 24. Kita boleh bahagi, bila boleh darab dapat kepada jawapannya 24. Bila sebut kepada 24 ni, maksudnya kita boleh pecah kepada bahagian-bahagian yang lain. Dia akan selari. 1/3 kita kali dengan 8 dapat 24. 1/2 pun boleh kita darab. 2 darab dengan 12 dapat 24. Maksudnya dia boleh bergabung. Itu satu mukjizat. Sedangkan Nabi ni tak tahu menulis, tak tahu membaca. Mana dia dapat benda ni? Melainkan kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya tentang jumlah-jumlah ni, dia sebenarnya ada hikmah dia. Faraid ni betul ada dalam ni, tetapi kadang-kadang kita kena lihat dalam faraid ni ada istilah-istilah yang penghujungnya nanti dalam ilmu faraid ni berkaitan dengan istilah takharruj. Takharruj ni maksudnya kita mengeluarkan bahagian kita. Maksudnya kita keluar, kita tak terima faraid itu kita sendiri. Kita sendiri tak terima faraid itu dan kita serahkan kepada ahli waris yang lain. Tak jadi masalah benda macam tu. Sebagai contoh, kalau kata tanah itulah yang kecil. Bukan tanah lah, tanah ni mungkin kalau KL ni kecil macam mana pun berebut juga. Kita ambil lah, duit dalam akaun tu ada 6,000. Dalam akaun 6,000. Adik-beradik ada 6 orang. Yang bongsu itulah yang paling susah, yang lain abang kakak ni semuanya senang-senang. Apa salahnya 6,000 tu adik abang ni semua, tak apalah, kami ambil konsep takharruj. Kami nak melepaskan bahagian kami bagi kepada adik yang susah. Mungkinlah sebab adik ni masa mak ayah sakit, dialah yang banyak berkorban nak jaga tu. Jadi apa salahnya abang kakak tu berkorban bahagian tu, serahkan kepada adik. Tak jadi masalah. Tetapi isunya bila kita tengok, ni teringat balik dalam cerita Tiga Abdul. Masa ayah sakit apa semua, adik ni yang nak jaga ayah, nak bawa ayah pergi ke hospital apa semua tu. Dua abang ni duk kira dah. Kira bahagian ni. Dah bila ayah meninggal, jadilah segala aset di sana di sini milik kekanda. Segala wang ni kan milik adinda. Jadi yang bongsu ni dapat apa? Rumah ni saja dapat. Itu saya kata Piramli mana dia mengaji ni, dia dah bahagi, dia buat sindiran kepada kita. Kaedah tu tak betul. Kaedah pembahagian tersebut. Konon-kononnya demokrasi terpimpin, dan bila akhirnya sekali barulah dibahagikan. Nak bahagi faraid ni betul ada ayat macam ni. 1/2, 1/3, 2/3 semua betul. Endingnya tak jadi masalah juga kalau kata kita nak melepaskan bahagian faraid tersebut
Ataupun kalau kata ada persetujuan bersama nak agih secara sama rata. Tetapi nak agih secara sama rata ni jangan kita kata faraid tak adil. Yang kata faraid tak adil. Okey, kita kata kita dah sepakat adik-beradik, semua ni kita nak bahagikan sama rata. Katalah ada 6 adik, nak bagi setiap seorang dapat 1/6, 1/6, 1/6, tak jadi masalah. Lelaki perempuan dapat 1, 1, 1, 1. Tak jadi masalah. Benda ni tak jadi masalah lah. Okey, kemudian itu tentang okey, dari segi harta pusaka ni juga tadi saya terlupa. Okey, saya terlupa nak bagi tahu awal. Sepatutnya bila si mati meninggal, yang pertama sekali kita kena tengok apa harta yang dia ada tu. Okey, ahli waris yang ada ni, yang ahli waris yang terdekat lah, anak-anak contohnya, isteri ataupun suami ataupun ayah ataupun ibu kepada si mati ni, kena tengok. Yang pertama sekali dia kena tengok pengurusan jenazah si mati itu. Sebelum nak agihkan apa ke, kita ambil daripada harta peninggalan si mati. Dalam keadaan si mati ni ada harta lah, kita ambil dulu untuk urusan jenazah. Ini yang penting sekali ni, urusan jenazah ni. Selesai urusan jenazah tu, barulah pergi kepada hutang, pergi kepada wasiat, pergi kepada hibah, pergi kepada wakaf, harta sekalian apa semua tu. Okey. Jadi dalam keadaan-keadaan macam ni, kadang-kadang kita kena lihat lah. Jadi amalan-amalan tertentu, kita tengok dari segi contoh amalan-amalan yang mungkin sekarang ni banyak dah ditambah baik. Okey, si mati meninggalkan anak kecil. Okey, si mati meninggalkan anak kecil. Kemudian dia ada harta. Ada anak yang dewasa. Anak-anak dia lah, anak dia umur 20, ada yang kecil sekali lah mungkin. Daripada yang sulung sehingga yang bongsu tu paling kecil. Okey. Dan bila si mati meninggal, yang pertama sekali adalah selesaikan dia punya urusan jenazah, pengkebumian dia tu. Yang keduanya hutang-hutangnya. Tetapi dalam amalan-amalan sekarang ni, ada yang amalan-amalan ni dia buat sibuk dengan tahlil, kenduri apa semua tu. Duit tu ambil mana? Duit tu nanti minta dengan anak. Pergi long-long, semalam buat tahlil, duit makan tu 500. Duit makan tu 500. Kemudian sebut pula upah untuk tu imam apa semua tu okey 100. Buat tahlil ni abang hafiz apa semua tu 100, 200. Lu nanti ambil duit lambang ayah kan, arwah ayah tu ambil. Tak kena benda tersebut. Anak-anak ni bila bapa saudara, contohnya lah bapa saudara yang tolong, anak-anak ni bila bapa saudara minta tu, okeylah, okey. Pergilah, sebab selepas kematian ni biasanya kad debit tu, kad bank kita, kad ATM kita tu, dalam 2-3 hari sebelum kita laporkan kematian, sebelum maklumat JPN tu sampai kepada pihak bank, dia tak akan bekukan lagi. Okey. So si anak ni pergi ambil 1,000 untuk buat kenduri, untuk buat itu, buat ini. Anak yang dewasa tak jadi masalah dia nak ambil tu, sebab dia mungkin atas kerelaannya, keredaannya. Tetapi macam mana pula anak yang belum mumayyiz, yang kecil lagi tu? Sedangkan dalam bahagian faraid tu, bahagian peninggalan arwah ayah tu, bahagian si kecil ni ada. Dan bila dia budak kecil ini yang belum mukallaf, dia tidak boleh memberi kebenaran untuk orang menguruskan hartanya untuk ambil bahagian dia. Orang boleh uruskan hartanya, maksudnya, tetapi untuk kebajikan dia sahaja. So dalam keadaan-keadaan macam ni, amalan-amalan macam ni lah yang kita kena betulkan balik. Amalan-amalan faraid ni, amalan-amalan yang bila buat kenduri ni, sepatutnya si mati meninggal, bukan keluarga tu yang sibuk-sibuk nak sediakan apa semua tu. Sepatutnya kita jiran-jiran apa semua tu, kita saling membantu lah. Tetapi dalam keadaan banyak amalan yang berlaku je, ambil duit tu dulu. Ataupun kalau katalah tak ada anak kecil, abang yang sulung ni pegang kad ATM ayah, nak uruskan segala macam kenduri lah. Kalau urusan berkaitan dengan kematian, pengkebumian, nak mandi jenazah, ke upah mandi jenazah, van, pengangkutan kubur apa semua tu, tak jadi masalah. Tetapi bila melibatkan kenduri,
Dia ambil duit tu, dia tak tanya pula adik-adik yang lain. Adik-adik yang lain ni setuju ke tak? Jadi di situ dah mengambil bahagian anak-anak yatim. Kalau bukan sebab anak-anak yatim ni pula, kita lihat anak-anak yatim ni anak yang kecil je. Dah balik tu bukan anak yatim dah. So kalau lah adik-adik dia tu pun bukanlah anak-anak yatim lagi lah. Bukan kategori anak-anak yatim. Okey. Kalau adik tu tak bersetuju, tak boleh ambil. Maksudnya kalau dia duit tu ada 10,000, dia ambil 1,000 tu tanpa persetujuan dari adik dia, bila nak bahagi faraid ni kena tolak dah. Abang dah ambil 1,000 kan, abang tak layak dah 1,000, 9,000 ni bahagian kami. Macam tu, kena tolak macam tu. Ini sekadar pengenalan lah kita. Okey, saya sebenarnya dalam kuliah ni insya-Allah saya buka juga untuk persoalan-persoalan sekiranya ada. Okey, untuk pengenalan kita berhenti setakat tu dulu lah. Setakat kita apa berkaitan dengan pengenalan faraid ini, apa ilmu-ilmu yang berkaitan. Dan sekiranya ada persoalan kita boleh kemukakan, dan kalau tak ada, saya sebagai permulaan lah soalan yang sering saya terima lah. Okey, mungkin kita boleh buat macam kata dalam kuliah-kuliah Ustaz Azahidrus. Ustaz Azahidrus dia akan tanya, ada orang sampai nota soalan tanya. Okey, ini contoh soalan yang sering saya terima. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Masa suami meninggal, saya tak tahu saya telah mengandung. Okey, bila anak dah lahir, semua urusan faraid dah selesai. Adakah anak yang lahir ada hak terhadap pusaka bapa? Okey. Anak bila lahir, bapa meninggal dulu, anak lahir, haknya tetap ada. Haknya tetap ada. Tetap ada bahagiannya. Jadi persoalan yang timbul pula, macam mana kalau faraid ni dah dibahagikan? Okey, dah dibahagikan, kena buat pengiraan balik lah. Kena buat pengiraan balik. Okey, macam mana nak kira balik? Bukan kita kira sendirilah. Agensi yang untuk mengira faraid ni, yang ada kuasa untuk membuat pengiraan faraid ni ada dua saja. Iaitu yang pertama pejabat pusaka kecil, yang keduanya adalah mahkamah syariah. Okey, pejabat pusaka kecil ni sekiranya harta tersebut, harta yang bercampur di antara tanah dengan aset-aset lain lah, tanah, akaun bank, saham ke apa ke, pejabat pusaka kecil boleh buat pengiraan tersebut dengan nilai di bawah 2 juta ringgit ke bawah. Okey, dia akan boleh buat pengiraan tersebut. Okey, kalau di mahkamah syariah sahaja, dia kalau kata mahkamah syariah ni dia boleh buat pengiraan ke semua, tetapi bidang kuasa mahkamah syariah hanyalah mengiktiraf bahagian ahli waris, siapa ahli waris dan bahagian-bahagiannya. Dia tak akan melibatkan benda-benda yang lain lah. Okey, so dalam keadaan tersebut mungkinlah peringkat awalnya, macam yang tanya ni saya pun tak kenal siapa, dia cuma WhatsApp je. Dia WhatsApp, dia tanya macam tu. Jadi bila WhatsApp ni saya pun tak nak tag lebih-lebih, kita jawab je ada hak semua. Kalau puan boleh rujuk balik ke mahkamah syariah ataupun pejabat pusaka kecil lah, macam tu bagi jawapan itu lah. Okey, saya anggapan dia masa suami dia meninggal tu mungkin dia dalam kandungannya dalam sebulan, dia tak sedar pun. Sebulan ke bawah dia tak sedar pun dia mengandung. Jadi bila suami meninggal, tamat tempoh iddahnya, dia pun tak sedar lagi mengandung. 4 bulan lazimnya, kadang-kadang perempuan ni tak perasan pun mengandung. Mungkin ada setengah-setengah perempuan yang ada masalah tentang period dia, datang selang-seli tak menentu, tapi dia mengandung dia tak perasan. Ada kes macam tu sampai dah bersalin, dah nak melahirkan anak baru tahu dia mengandung. Okey, dalam keadaan tu mungkinlah dalam keadaan macam tu dia dah tamat tempoh iddahnya tu, dia buat urusan faraid dia tu. Dah buat pembahagian, dah dapat keputusan daripada mahkamah syariah ke ataupun daripada pejabat pusaka kecil ke, dah ada bahagian masing-masing. Isteri dapat berapa, anak-anak dapat berapa, mak ayah dapat berapa, dah buat agihan semua duit-duit tu. So dalam keadaan macam ni, dia kena pergi balik ke mahkamah syariah ataupun pergi balik ke pejabat pusaka kecil, maklumkan ada kesilapan pada peringkat awal dan mohon untuk buat pengiraan semula lah dengan memasukkan ahli waris yang baru. Dengan masukkan ahli waris yang baru. So bila ada pertambahan ahli waris, maksudnya bahagian yang dapat sebelum ni akan berkurangan lah. Sebab tu kalau kita tengok kalau kita tengok surat kuasa, dalam surat kuasa ataupun dalam geran tanah yang dikeluarkan oleh pejabat tanah tu, surat kuasa pun ada.
kita tengok bahagian tu, bila si mati satu persatu bahagiannya. Tetapi bila pecahnya kepada ahli-ahli waris yang lain, masuk dalam geran tu dia akan pecah jadi bahagiannya 20/80, 56 per berapa apa semua tu. Mananya kita akan, masa itulah kita akan tertanya-tanya, kalau yang tak tahu tu, mana dia 1/2, 1/3, 1/4 ni. Sebab macam saya kata tadi lah, dia ada kaedah pengiraannya. Kaedah pengiraan faraid tu, macam mana kita nak pecahkan 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 tu, macam mana kita nak gabungkan. Sebab tu saya katakan tadi, dia ada istilah dalam ilmu faraid ni, asal masalahnya adalah 24 tadi. Sebab 24 tu boleh pergi kepada 1/3, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 tu, dia boleh pergi. Dia boleh pergi kat situ. So di situlah kaedah pengiraannya yang akan menjadi banyak macam tu. So dalam geran tu, kalau kata geran ayah tu, ayah meninggal, kita bagi agihkan kepada adik-adik, dia akan pergilah bahagian-bahagian. Kalau ikut bahagian faraid, dia adalah kaedah-kaedah pengiraannya tu. Kalau kata ikut persetujuan bersama, dia akan ikutlah persetujuan, kaedah persetujuan bersama tu. So dalam geran tu lah. So dalam keadaan ni tadi, dia kena pergi, saya nasihatkan dia pergi balik ke pejabat tanah atau pejabat besar kecil ataupun mahkamah syariah, mohon untuk membuat penambahan ahli waris dan membuat pengiraan semula. Jadi macam mana pula harta-harta yang telah selesai diagihkan tu? Okey. Jadi dalam keadaan tersebut, ahli waris yang telah menerima harta-harta tersebut, dia kena bagi balik dah, ganti balik. Contohnya lah, selepas dibuat pengiraan semula, bahagian adik inilah, adik bongsu ni baru lahir ni, contohnya dia dapat 10,000. Okey, dia dapat 10,000 bahagian ni. So ahli waris yang lain ni kena ganti baliklah 10,000 bahagian dia ni. Macam mana nak ganti tu? Sepakatlah masa tu. Kena sepakat baliklah. Okey, banyak ni sebab penerimaan masing-masing terima tak banyak. Macam datuk ataupun ayah dan ibu si mati tadi, dia terima 1/6 saja. Isteri 1/8. Anak-anak terima, kalau kata bercampur anak lelaki perempuan, terima asabah ataupun baki. Tetapi baki tersebut dia kena kira 2 lelaki 1 perempuan. Kalau kata ada 3 anak lelaki 1 anak perempuan, anak lelaki 2, anak perempuan 1, 7 bahagian. Dia kena ambil kira macam tu. Okey, kena campur balik berapa bahagian tu, ganti baliklah dekat adik tu bahagiannya. Ini kadang-kadang banyak yang berlaku macam ni lah. Tapi kes-kes macam mengandung kemudian lahirkan anak ni, kadang-kadang kes terpencil lah, ada. Tetapi ada yang berlaku. Kita ada beberapa minit lagi. Ada soalan tambahan? Anak lelaki, anak tiri. Okey, anak tiri, tengok siapa meninggal. Kalau ibu ataupun bapa tiri meninggal, memang dia tak dapat lah, sebab dia bukan ahli waris. Okey, satu lagi, anak susuan. Bila sebut anak tiri, anak susuan, ibu susuan meninggal, dia tak dapat. Walaupun hubungan dia tu seolah-olah anak kandung, hubungan dia dengan saudara-saudara susuan tu seperti saudara kandung, tetapi dari segi faraid dia tak dapat. Anak tiri pun tak dapat. Dia ada bahagian tu. Ada bahagian, okey, waris lelaki mungkin untuk sesi yang akan datang tu, okey, waris lelaki siapa yang akan terima itu, waris perempuan siapa yang akan terima itu. Okay, saya sebut tadilah, dia ada anak yang pertama tu pergi kepada anak, pergi kepada isteri, pergi kepada anak, ibu dan ayah si mati. Tak ada yang tu, dia pergi kepada waris. Yang bawah sikit cucu si mati, tak ada cucu tu cicit. Tak ada cicit tu, dia akan pecah. Saudara lelaki bapa saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa. Dia banyak benda tersebut, banyak yang perlu kita, yang ni berkaitan dengan ilmu yang saya sebut awal-awal tadi, ilmu nasab ahli waris tu. Dalam faraid ni banyak, dia memang itulah yang dikatakan, bila dikatakan ilmu ni, bila kita, saya sendiri mengakulah kadang-kadang bila dalam satu tempoh tu saya tak berceramah pun bukan, tak buat, tak mengamalkannya, memang dia akan terlupa. Dia akan terlupa kaedah pengiraannya tu. Kaedah pengiraan manual ni memanglah dia akan terlupa, sebab dia melibatkan satu, dia matematik yang ringkas. Tetapi kadang-kadang bila kita melibatkan pengiraan yang
berbilang, dia akan jadi, kita akan terlupa kaedahnya tu. Sebab tu memang Nabi dah sebut ilmu yang awal-awal tarik balik. Jadi memang itulah, kalau kata kita tak tahu pun kita macam mana nak kira, tetapi seboleh-bolehnya kita ambil tahu apa itu ilmu faraid. Okay, ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan lagi, asalnya setakat tu dulu, sebab kita pun nak masuk isya dah. Okey, saya tamatkan dululah untuk kuliah kita yang untuk muqaddimah ilmu faraid ini, insya-Allah. Kalau ada masa lagi kita sambungkan lagi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.